Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Muhammad Ghazali. Saya bukan pelajar IPG EDPP kumpulan atau unit pendidikan Islam rendah 1. Angka giliran saya 202209240003. Saya ingin membuat pembentangan mengenai subjek EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia untuk memenuhi kerja khusus 2. Kita masuk kepada pengenalan. Pengenalan. Menurut MIOR 2011, negara Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang agama, kaum dan adat resam. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, kaum Cina, adat resam, pelbagai adat resam di Malaysia ni, seperti bangsa Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik dan beragama Islam. Pelbagai etnik ni maksudnya macam etnik-etnik di Sabah, Sarawak yang pelbagai kan. Seterusnya, tujuan pendidikan untuk menerapkan nilai-nilai murni supaya dapat melahirkan masyarakat yang berintegriti, berkualiti, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki sifat patriotik. Itulah tujuan pendidikan. Kita tak boleh tinggal pendidikan ni. Dengan pendidikan anda dapat melahirkan sifat-sifat yang mulia, yang baik dalam diri seseorang individu. Seterusnya, ini merupakan sistem pendidikan di Malaysia. Ada 2 kategori, iaitu kategori sebelum berlaku kemerdekaan. Seterusnya, kategori yang keduanya adalah selepas berlakunya kemerdekaan, selepas merdeka lah. Sebelum merdeka ada 2 zaman, iaitu kita panggil dia zaman kolonialisme British. Itu sebelum pada tahun 1400 hingga 1786 tahun. Semasa zaman kolonialisme British pula, pada tahun start 1786 hingga 1956. Itu sebelum merdeka. Kita nak masuk selepas merdeka pula. Ada empat ada punya perkembangan lah mengikut zaman dia. Pertama sekali, zaman pasca merdeka bermula pada tahun 1957 hingga 1970. Seterusnya kita panggil dia zaman dasar ekonomi baru, iaitu bermula daripada 1971 hingga 1990. Seterusnya kita nak masuk zaman dasar pembangunan negara, bermula daripada 1981 sehingga 2000 tahun. Akhir sekali zaman dasar wawasan negara, bermula 2001 sehinggalah sekarang ini. Kita nak masuk falsafah pendidikan sebelum merdeka. Ini ketika zaman sebelum zaman kolonialisme British 1400 hingga 1786. Pada ketika itu murid-murid didedahkan dengan ilmu pengajian Al-Quran, seperti murid-murid kena menuntut ataupun mengaji dan membaca Al-Quran. Seterusnya, seperti ilmu tata cara solat pun ada juga. Tata cara solat yang betul di masjid, surau dan madrasah. Penggunaan bahasa Arab pun digalakkan juga sebagai bahasa pengantar. Para pendidik merupakan terdiri daripada kalangan imam masjid. Itulah guru-guru mereka ketika waktu itu. Tak ada guru yang formal lagi masa tu. Cuma guru-gurunya daripada kalangan imam-imam masjid. Seterusnya kita masuk falsafah pendidikan sebelum merdeka. Ini ketika semasa zaman kolonialisme British lah, 1400 hingga 1786. Pertama sekali telah berlaku perpecahan sekolah
sekolah-sekolah di Tanah Melayu dia bahagikan ke pada beberapa aliran, iaitu aliran Inggeris ada, aliran Melayu ada, aliran Cina ada, aliran Tamil ada. Okey, seterusnya yang kedua tu, setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum tersendiri. Setiap sekolah tu ada bahasa-bahasa mereka tersendiri dan kurikulum tersendiri. Dia tak selaras. Okey, nombor 3, muncul sifat kesedaran dalam mewujudkan satu persekolahan setelah berlaku kemerdekaan. Ini bila berlaku kemerdekaan, nak berlaku kemerdekaan tu, ketika itulah lihatlah orang melihat, kena melakukan perubahan dekat sekolah-sekolah. Okey, seterusnya pada zaman itu pelbagai tawaran jawatan kuasa bertujuan mendalami sistem persekolahan. Ketika itu banyaklah tawaran-tawaran jawatan-jawatan. Okey, seterusnya kita nak masuk dasar falsafah pendidikan sebelum merdeka. Okey, kita nak masuk kepada zaman pasca merdeka. Ini pada tahun 1957. Okey, kita dapat 3 cabang. Okey, kita bermula daripada laporan Barnes 1950. Okey, pada Ogos 1950, L.J. Barnes dia mengetuailah jawatan kuasa. Tujuan dia untuk kaji sistem pendidikan di Tanah Melayu. Okey, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Setiap sekolah, peringkat-peringkat sekolah, dia menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya bahasa Inggeris pula digunakan pada peringkat peringkat sekolah menengah. Bila sekolah rendah, bahasa Melayu. Maksudnya sekolah menengah diguna bahasa Inggeris. Okey, itu laporan Barnes. Kita masuklah pada laporan Fenwu 1951. Okey, Dr. W. P. Fan dan Dr. Wu Teh Hiao, dia mengetuai jawatan kuasa di sekolah Cina. Okey, pada ketika itu masyarakat Cina sangat-sangat menentang laporan Barnes kerana mereka rasa tergugat. Yalah, dia tak menggunakan bahasa Cina kan ketika laporan Barnes ni kan. Jadinya Fenwu ni dikekalkan kurikulum mengikut latar belakang dalam sekolah Cina. Okey, seterusnya kita masuk ordinan pelajaran. Okey, ordinan pelajaran pada tahun 1952. Okey, ketika itu penasihat pusat lah dia mengkaji dan menyiasat laporan Barnes dan laporan Fenwu ni. 2 jenis sekolah yang menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ketika itu ada dua jenis sekolah lah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, macam mana dengan sekolah Cina dengan Tamil pula? Okey, mereka tak tergolong dalam sistem sekolah kebangsaan. Okey, seterusnya kita masuk laporan Razak. Okey, pada tahun 1956. Okey, laporan Razak menjadikan asas dalam perkembangan sistem pendidikan bertujuan memupuk perpaduan. Okey, lagilah menggalakkan perkembangan sistem pendidikan ni. Ada idea-idea baru lagi digalakkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memupuk perpaduan yang harmoni antara masyarakat. Okey, seterusnya kita masuk dasar falsafah pendidikan selepas merdeka. Okey, ada dasar pendidikan negara. Okey, apa tujuan dasar pendidikan negara ni? Okey, kalau sebelum merdeka kan ada wujud 5 jenis sistem persekolahan, tapi selepas berlakunya kemerdekaan pada tahun 1946, British ada menyatakan sistem bercorak kebangsaan penting dalam menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Okey, jadinya pembuktian dia adalah dengan melaksanakan rancangan Cheesman dengan mencadangkan sekolah Inggeris merupakan asas penyatuan sistem persekolahan. Okey, tujuannya untuk apa? Okey, supaya pendidikan ini dapat membina perpaduan dalam lingkungan masyarakat Malaysia yang pelbagai jenis kaum. Okey, seterusnya
kita nak masuk laporan Abdul Razak. Okey, laporan Abdul Razak. Okey, dia bila ditubuhkan ni? Ditubuhkan pada 30 September 1955. Siapa pengurusi dia? Pengurusi dia adalah Dato' Abdul Razak Husin. Okey, dia menekankan 3 aspek, iaitu pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, seterusnya bahasa Melayu pula sebagai bahasa pengantar, seterusnya pula permulaan kurikulum adalah dengan alam persekolahan Malaysia. Itulah 3 aspek beliau. Okey, seterusnya sekolah rendah. Okey, sekolah rendah pula. Okey, sekolah kan. Okey, sekolah rendah pula. Penubuhan sekolah rendah yang berasaskan kebangsaan iaitu SRK, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya sekolah rendah jenis kebangsaan iaitu SRJK, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil. Dia menggunakan tiga bahasa tu. Okey, mata pelajaran wajib adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pada waktu ketika itulah laporan Abdul Razak mengatakan subjek wajib adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, kita masuk sekolah menengah pula. Ada 3 peringkat sekolah menengah, iaitu sekolah menengah rendah. Okey, tempohnya adalah 3 tahun. Menengah atas 2 tahun dan pra-university menjadi 2 tahun jugalah. Okey, terbuka kepada semua kaum. Okey, menggunakan sukatan yang sama. Okey, syarat-syarat dia mesti lulus peperiksaan. Kalau nak masuk sekolah menengah mesti lulus peperiksaan. Okey, kita masuk sistem peperiksaan mereka pula. Okey, kalau dia terbagi pada 2 lah, sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Okey, kalau sekolah menengah rendah, okey, ada peperiksaan di tingkatan 3. Syaratnya bukan mesti lagi, wajib lulus saja rendah pelajaran. Kita panggil dia SRP ataupun LSE. Tujuannya untuk memasuki sekolah menengah atas. Seterusnya sekolah menengah atas pula, peperiksaan yang ditumpukan adalah peperiksaan tingkatan 5. Tujuan dia untuk mendapatkan ataupun perolehi sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Okey, kita masuk telah diluluskan. Apa yang telah diluluskan pada April 1957 ni, iaitu Ordinan Pelajaran 1957 tu dikuatkuasakan. Jadi orang Melayu yang menentang kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Masa ketika itu orang Melayu menentang. Masyarakat Cina pula berasa cadangan ini mengaibkan ataupun mengabaikan pendidikan bahasa Cina. Okey, kita masuk sistem peperiksaan. Okey, ada pra-university. Peperiksaan di pra-university ni tahun kedua untuk mendapatkan sijil tinggi pelajaran, iaitu kita panggil dia STP ataupun HSC untuk memasuki universiti. Okey, kita masuk pada last sekali, laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Okey, bahasa kebangsaan. Okey, bahasa Melayu lah sebagai bahasa pengantar. Okey, peperiksaan awam pun dalam bahasa Melayu juga. Mesti lulus bahasa Melayu untuk ke sekolah menengah. Itu syarat-syarat. Okey, kenaikan automatik. Okey, kenaikan darjah kenaikan darjah bagi semua sekolah rendah dan menengah, bantuan kerajaan. Sama rata, ini hak sama rata. Okey, seterusnya menawarkan pelajaran percuma. Okey, kita masuk kelas peralihan pula. Okey, ditubuhkan untuk pelajar SRJK Cina dan SRJK Tamil yang ingin pindah ke sekolah menengah beraliran Melayu atau Inggeris pun boleh ketika laporan Abdul Rahman ni. Okey, subjek-subjek adab ni iaitu subjek akhlak lah, yang berteraskan akhlak, sikap yang mengekalkan kepribadian nilai-nilai murni yang baik. Contohnya kalau orang Islam yang beragama Islam kena mempelajari pendidikan Islam. Kalau yang bukan beragama Islam akan mempelajari pendidikan moral. Okey, kita lihat perbandingan
sistem pendidikan. Okey, bila sebelum dan selepas merdeka. Okey. Perbezaan sebelum dan selepas merdeka, kita masuk kepada tujuan sekolah dia lah. Okey, bila sebelum merdeka hanya hanya sebagai keperluan je untuk setiap kaum. Kalau selepas merdeka, dia merupakan sebagai medium perpaduan. Itulah tujuan sekolah. Okey, pembinaan sekolah pula sebelum merdeka ditubuhkan sendiri oleh individu tertentu. Okey, selepas merdeka, sekolah-sekolah banyak dibina oleh pihak-pihak kerajaan. Okey, perbezaan bahasa pengantar pula. Okey, ketika sebelum merdeka menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Bila selepas merdeka, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa rasmi, bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan Malaysia. Okey. Perbezaan untuk laporan pendidikan. Okey, sebelum merdeka kita ada laporan CISMAN, iaitu laporan Barnes, laporan Fenwu, ordinan pelajaran, penyata razak. Okey, selepas merdeka pula ada Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Plan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun dikenali sebagai PIPP. Okey, sebelum merdeka, jenis-jenis sekolah ada sekolah vernacular, iaitu untuk sekolah Melayu, untuk bangsa Melayu ada, untuk sekolah Cina, bangsa Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Tapi selepas berlaku kemerdekaan, kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah bestari dan sekolah wawasan. Okey, sekolah rendah bila sebelum merdeka hanya ditawarkan untuk semua sekolah yang vernacular sahaja. Bila selepas merdeka diwajibkan kepada setiap kanak-kanak. Yang itulah kita mahukan. Okey, seterusnya. Okey, sekolah menengah pula. Okey, bila sebelum merdeka hanya terdapat bagi sekolah Inggeris sahaja. Bila selepas merdeka terdapat bagi semua jenis sekolah. Okey, bila tamat sesi persekolahan ni, sebelum waktu merdeka berlaku, Melayu melakukan kerja-kerja kampung. Itulah skop pekerjaan mereka selepas tamat persekolahan. Cina pula bekerja sebagai buruh di Lombong. India bekerja di estate. Selepas merdeka, ini kita mahukan ditawarkan dengan pekerjaan bersesuaian, iaitu selari seiring semua serta setara. Kurikulum sekolah. Okey, perbezaan kurikulum sekolah sebelum merdeka dia berbeza mengikut budaya masing-masing. Bila selepas merdeka selaraslah bagi semua sekolah. Peluang pendidikan sebelum merdeka hanya untuk bersekolah Inggeris dan elit-elit saja, golongan elit saja. Akan tetapi bila selepas merdeka terbuka kepada semua masyarakat, semua pelajar. Okey, perbezaan tujuan pendidikan. Okey, tujuan pendidikan sebelum merdeka ni adalah untuk meningkatkan kemahiran asas. Tapi selepas merdeka, kita nak melahirkan banyak individu yang berintegriti, berfikiran berintelektual, yang banyak menyumbangkan kepada masyarakat, kepada bangsa, agama dan negara. Okey, perbezaan tenaga pengajar, iaitu gurulah. Sebelum merdeka ni banyak diimport ya, guru pendidik-pendidiknya, guru-gurunya banyak diimport dari China, India dan England. Tapi selepas merdeka kita utamakan ketika itu maktab perguruan lah, maktab perguruan kita ambil guru-gurunya atau pendidik-pendidik daripada maktab perguruan. Okey, bahasa yang dipelajari sebelum merdeka hanya belajar bahasa ibunda je masing-masing. Kalau selepas merdeka kita menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu wajib dipelajari. Okey, jantina sebelum merdeka ni tak digalakkan ya bagi perempuan Melayu, akan tetapi bila selepas merdeka diwajibkan pada setiap kanak-kanak. Okey. Seterusnya, kesimpulan. Okey, kenapa pendidikan Malaysia ni penting ya? Pendidikan Malaysia ni penting kerana dia sangat memerlukanlah. Kat situlah kita ni sebagai masyarakat ataupun individu yang untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, meningkatkan kemahiran, semuanya bermula daripada pendidikan. Untuk memperbaiki kepribadian masing-masing dan melalui pendidikan lah. Sebab apa, pendidikan Malaysia ni dah berkembang dari sebelum merdeka, bermula dari sebelum merdeka sehingga selepas merdeka mengikut peredaran lah.
Okey, daripada zaman penjajah lagi sehinggalah zaman lepas merdeka, perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan dasar-dasar negara yang sentiasa ditambah baik. Untuk apa? Untuk pastikan keperluan rakyat terbela. Okey, perubahan dalam sektor pendidikan menjadikan intipati penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik. Kita perlukan perubahan tu kerana pendidikan dapat menerajui pembentukan masyarakat. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Khairunnisa Ghazali.